Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang turut serta dan bersama kami sepanjang minggu peka ini, dan selamat datang kepada yang baru menyertai khusus keselamatan keluarga dan anak, keluarga dan anak. Okay, pada hari ini berlangsung yang siri 3 yang bertajuk Dunia Cyber Tidak Pasti, Jangan Kongsi. Saya mewakili pihak ABPKN Negeri Pahang sangat mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam menyertai khusus ini. Bersama-sama dengan anda, saya lagi Siti Nurliana sebagai moderator anda pada pagi ini. Harap tuan-tuan dan puan-puan tak bosanlah dengan saya sepanjang minggu ini. Okey, alhamdulillah hari ini merupakan hari ketiga dalam minggu peka kita. Siri 3 ini yang bertajuk Dunia Cyber Tidak Pasti dan pastinya berobjektifkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam kalangan ibu bapa, penjaga dan masyarakat mengenai kepentingan menjaga keselamatan keluarga di alam cyber dan berhadapan dengan skema. Okey, sebelum saya menjemput penceramah pada hari ini, ingin saya perkenalkan sedikit latar belakang mengenai beliau terlebih dahulu. Beliau merupakan anak jati Kuantan, anak jati Pahang, telah bertugas di Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia selama 10 tahun dan menjadi speaker untuk awareness klik dengan bijak untuk pelajar sekolah menengah, IPTA, IPTS serta pejabat awam dan swasta. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Encik Muhammad Ismail bin Maznun untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengurusi, moderator pada pagi ini. Apa khabar semua? Sihat kot? Okay, pagi ni seperti mana yang kita tahu, tajuk kita adalah tidak pasti jangan kongsi, kan? Jadi apa nama ni, saya lihat pun dekat sini hampir dalam 21 orang kan pada pagi ni meluangkan masa sama-sama untuk kita sama-sama mendengar dan apa nama ni belajarlah tentang apa nama ni modul yang saya akan bentangkan, modul yang saya akan berikan. Okay, saya share dulu slide. Boleh nampak ke? Okey, nampak. 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 Okey. Nampak semua? Boleh? Kita teruskan ya. Okey. Boleh. Sebelum kita pergi jauh tentang topik kita pada pagi ini yang saya memberi suai kenal dululah. Kenal dulu siapa dulu, apa tu MCMC kan. Kebanyakan tempat yang saya pergi, kadang-kadang ada orang tahu MCMC tu apa, ada orang tak tahu. Ada orang kadang MCMC tu semua ke dia boleh buat kan, semua ke dia tahu pasal internet ni, semua ke yang dalam internet tu di bawah MCMC kan. Jadi sebelum kita pergi jauh dengan topik pada pagi ni, tak pasti jangan kongsi. Sebenarnya topik tak pasti jangan kongsi ni menjadi satu isu hangat pada masa kini kan. Semua orang faham, orang tahu sebab kita semua pun berada dalam dunia cyber. Kita pun ada Facebook, kita ada media sosial, kita ada platform macam-macam yang kita telah join. Jadi perkara tak pasti jangan kongsi ni adalah satu tajuk yang kita perlu nilai tambah. Kita perlu tambahkan kepada diri kita supaya kita faham apa tu tak pasti jangan kongsi kan. Jadi sebelum kita pergi jauh, kita kenalkan dulu apa tu MCMC kan. Siapakah MCMC di mata anda? Kebanyakan kalau macam saya pergi sebelum ni di peringkat sekolah ke, di peringkat IPTA ke, IPTS ke, maupun dekat jabatan-jabatan di jabatan-jabatan kerajaan ataupun swasta. Kalau saya tanyalah antara mereka-mereka kalau dulu-dulu zaman 2 tahun lepas,
kita boleh bagi talk secara fizikal kan, jadi sedaplah kita nak menanya. Kalau macam ni online ni macam kita cakap dengan skrin je lah ya. Jadi apa nama ni, kadang saya akan tanya, siapakah MCMC di mata anda? Kan? Adakah MCMC ni polis internet? Nampak tu? Saya ada teropong besar, boleh tengok dekat monitor. Semua hal dekat dalam monitor, orang yang sebelah tu sedang melayari internet, dia MCMC ni polis internet, boleh tengok segala benda. Adakah MCMC ni adalah penyimpan directory termasuk semua butiran peribadi dan semua pengguna internet di Malaysia? Semualah maklumat peribadi yang apa nama ni, tuan-puan semua kongsikan dekat dalam apa nama ni internet tu, MCMC simpan lah. Apa sajalah, gambar hari ni post makan apa, semalam post apa nama ni pergi mana kan, Sabtu Ahad baru ni pergi mana, semualah MCMC tu menyimpan directory termasuk butiran peribadi, nama siapa, apa nama ni, nombor telefon. Lepas tu, adakah MCMC ni di mata anda ni sebagai stalker? Nampak? Mata-mata dekat internet, mata-mata dekat monitor anda. Apa jua yang anda buat, MCMC akan tengok, MCMC akan pertontonkan. Apa saja aktiviti yang apa nama ni anda lakukan dalam internet tu kan, apa nama ni MCMC akan tengok. Adakah apa nak, tiga perkara ni apa nama ni betul kan, ataupun benda ni adalah mitos? Adakah ini adalah tanggapan sahaja? Tiga-tiga perkara ni, MCMC ni polis internet, penyimpan directory, stalker, kan? Jadi apa nama ni sebenarnya, yang sebenar-benarnya semua ni tak betul. Kenapa saya terangkan benda ni, supaya saya nak betulkan tanggapan orang ramai, nak betulkan apa nama ni fahaman orang tentang MCMC tu. Bila keluar je berita pasal MCMC, MCMC lah ni, MCMC tahu semua dekat internet tu MCMC. Kan bila kita dengar dekat radio ke, dekat TV ke, ataupun dalam apa nama ni dalam media elektronik ke, kan dekat dalam apa ni platform media sosial ke, kan kita baca je pasal MCMC. Mula dengan tanggapan-tanggapan kita, MCMC ni polis internet lah, sure punya apa yang kita buat dekat dalam internet MCMC sure tahu. Lepas tu penyimpan directory lah, apa-apa saja yang kita kongsikan dekat dalam internet tu sure lah tahu. Ialah stalker? Tak, sebenarnya bukan. Saya nak terangkan, nak jelaskan dekat sini, ini adalah bukan bidang utama MCMC, kan? Sebab kenapa saya cakap macam tu? Pengguna internet terlalu ramai. Mana mungkin kita boleh menyemak telefon tuan-puan semua pada pagi ni, kan? Apa aktiviti tuan-puan dekat dalam WhatsApp group. So apa ni, setiap orang pun mungkin ada beberapa group yang banyak, group daripada zaman sekolah, zaman tadika, zaman belajar, zaman tempat kerja, kan? Tidak mungkin MCMC akan dapat apa nama ni melihat semua perkara tersebut, kan? Okey, seterusnya kita tengok sedikit video yang saya sediakan. Mudah jika anda mengetahui pihak berkuasa yang terlibat. Ni video ni pun sama juga. Saya nak terangkan sebenarnya MCMC ni apa yang dia siasat, apa yang dia bidang kuasanya adalah di bawah Akta Komunikasi 1998. Maknanya apa yang sahaja berkaitan dengan klausa di bawah Akta 1998 itu sahaja MCMC akan siasat. Kan? Selebih daripada itu, contoh ada penggondaman ke, ada apa nama ni hackers dan sebagainya, itu scammer dan sebagainya, itu akan disiasat sepenuhnya di bawah polis.
Tapi ada setengah aduan ke ada jenayah di mana polis membuat siasatan tapi bantuan teknikal diminta oleh polis kepada MCMC. Maknanya apa juga bantuan teknikal tu MCMC akan bantu untuk menyelesaikan perkara itu bersama. Okey, sedikit untuk latar belakang dan fungsi MCMC sebenarnya. MCMC ni sebenarnya di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Penubuhan ni adalah sebuah badan berkanun yang diperbadankan di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia tahun 1998. Dia adalah agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Dasar kebangsaan industri adalah membangun dan memacukan industri bagi mencapai matlamat dasar kebangsaan bagi industri komunikasi dan multimedia. Apa jugalah tentang industri komunikasi dan multimedia ni di bawah Kawan Selia Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, MCMC itu sendiri. Di mana dia akan mengawal, merancang dan mentadbir sumber negara iaitu penuburan dan spektrum. Yang ni sangat teknikal lah. Tapi apa yang kita nak kena tahu dahulu, maknanya kalau kawan-kawan kita ke, saudara mara kita ke, kalau kita jiran-jiran kita ke, kalau bercakap pasal MCMC tu, kita ada ilmu. Kita tahu, MCMC tu tak semua dia siasat. Dia siasat hanya di bawah atas surat AKM 1998 sahaja. Bila kita dah ada ilmu, kita dah tahu, kita dah jelas apa itu sebenarnya MCMC. Tak adalah lepas ni kita sembrono, kita cakap, MCMC adalah polis dalam internet. Kau buatlah perkara apa-apa dekat dalam internet, MCMC dapat tengok. Itu salah sebenarnya. Maknanya saya nak alignkan balik pemikiran sahabat lah kita panggil pagi ni, boleh? Tuan-puan ni, sahabat pagi ni mendengar perkongsian saya, alignkan balik pemikiran tu bahawa MCMC ni sebenarnya dia adalah badan berkanun yang mengawal dan merancang mentadbir sumber negara. Itu penomboran dan spektrum. Maknanya apa sahaja telco ke, kan, apa sahaja penyiaran ke apa ke benda, semua di bawah MCMC sendiri. Ini merujuk kepada Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998. Seterusnya, ini secara infografik lah fungsi dan peranan utama MCMC. Ada kawal selia, pelesenan, pos dan kurier. Pos sendiri pun, kalau pos laju ke, JNT ke, DHL dan sebagainya, kurier tu semuanya di bawah kawal selia MCMC. Kalau ada sebarang masalah aduan ke, sebarang kejadian yang berlaku dalam perurusan dalam pos dan kurier tu, tuan-puan semua boleh merujuk kepada MCMC untuk membuat laporan. Kita tak tahu kadang-kadang cakap pos dengan kurier ni dekat siapa sebenarnya kita nak merujuk. Kalau contoh kita ada parcel kita ada masalah ke sebarangnya, kita tak terima ke, tak dijaga ke, tak handle ke, ada isu macam baru ni yang dekat kawasan-kawasan yang mengalami PKPD, katakan ada pos yang tidak boleh masuk ke kawasan PKPD, terpaksa berkumpul satu tempat. Jadi nak memudah carakan pengantaraan kawal selia dan fungsi peranan tu, MCMC lah ada tempatnya untuk tuan-puan untuk merujuk. Maknanya kalau kita macam tak puas hati, kita nak buat aduan, kita cakap kenapa benda ni kita nak kena pergi berkumpul, kan? Kita kan SOP, kalau boleh kita tak naklah berkumpul ramai-ramai, boleh buat aduan perkara tersebut. Maknanya tak perlulah kita bising-bising nak viral ke apa ke benda dekat dalam Facebook dan sebagainya. Ikut saluran yang betul supaya bila dah ikut saluran yang betul kita dapat menangani masalah tu sama. Okey. Selain itu ada keselamatan cyber, infrastruktur komunikasi. Sekarang ni kita ada inisiatif jendela, kita ada jaringan prihatin. Semua tu bawa MCMC. Inisiatif itu sebenarnya kepada rakyat adalah di bawah fungsi dan peranan MCMC itu sendiri. Okey. Sedikit saya nak tunjukkan landscape digital di Malaysia ni tahun 2020 lah, Januari. Secara kita tengok populasi kita adalah 32.1 million, 16 million populasi penduduk. Tapi populasi penggunaan telefon sendiri
ada 40.69 million. Nampak tak? Kalau kita lihat secara kasarnya, secara logiknya, kita tengok kan penggunaan telefon ni melebihi daripada populasi rakyat Malaysia. Kenapa dia jadi macam tu? Kan melebihi. Dia dah melebihi populasi sebenar rakyat. Ada 40.69 berbanding populasi orang 32. Sebab kenapa jadi macam tu? Setiap orang memiliki lebih daripada satu telefon. Betul kan saya cakap kan? Ada orang ada mempunyai 2, ada yang lebih ada 3 telefon. Satu telefon untuk peribadi, untuk penggunaan kita nak telefon saudara mara kita, satu untuk pasangan kita kan, suami isteri, pasangan kita, ibu ayah ke kan, saudara mara. Satu lagi kegunaan pejabat kan, apa sahaja office use kita gunakan satu lagi telefon. Lepas tu ada lagi satu telefon tu untuk anak-anak. Betul tak? Pada anak ni banyak guna telefon pada kita. Nampak je telefon dia dulu yang pegang. Mulalah membuka YouTube-nya. Jadi itulah sebabnya. Tapi bila masa penggunaan telefon itu makin berkembang, makin banyaklah risiko dalam talian tu akan berlaku. Contohnya, berlakunya penyebaran berita palsu. Kan? Tak pasti, jangan kongsi. Macam tajuk kita hari ni, yang saya bawakan hari ni, kan, tidak pasti, jangan kongsi. Kalau kita dengar macam klise kan, alah biasalah dengar tengok dekat dalam sosial media, dalam Facebook, dalam dalam Instagram dan semua, kalau tengok banner ke apa, alah biasalah, klise lah, tengok tak pasti jangan kongsi. Tapi adakah kita kan tuan-puan semua pagi ni, adakah kita mempraktikkan benda tu? Adakah kita pakaikan perkataan itu dengan cara yang betul? Kan, ataupun kita just abaikan saja. Saya harap lepas pada ni perkongsian saya bersama tuan-puan pada pagi ini kan dapatlah sedikit sebanyak tuan-puan sendiri pun gunakan juga, aplikasikan perkara tersebut dan sharekan juga dekat kawan-kawan, sharekan juga dekat ahli keluarga yang terdekat, kan, jiran-jiran ke, kan, ceritakan apa itu sebenarnya tidak pasti dengan kongsi. Kan, adakah sebenarnya kita ni seakan-akan pandang enteng sahaja perkara tersebut. Sebab nak tak nak dunia kita sekarang kan, kita punya situasi kita sekarang tengok penggunaan telefon tu pun dah melebihi dengan populasi orang sebenar. Ini yang saya cakap tadi. Bila penggunaan telefon itu makin bertambah, makin ramai orang menggunakan telefon itu, makin banyaklah risiko kita berada dalam talian. Okey, antara risikonya apa? Terlebih kongsi maklumat. Itulah tak pasti jangan kongsi. Sebab kita dah terlalu banyak masa yang kita ruangkan bersama dengan telefon kita. Kan? Tak semestinya kita guna telefon untuk kita hubungi orang, untuk SMS saja. Sekarang ni macam-macam platform media sosial yang ada. Ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Kalau dulu zaman-zaman saya muda remaja dulu guna Friendster saja, MySpace saja. Tu je yang guna kan. Paling-paling tidak pun MRC kan, chat room. Kuantan lah, chat room Pahang lah. Chat room tu je yang ada, yang kita boleh gunakan, yang kita boleh akses. Tapi sekarang makin lama makin teknologi itu berkembang, makin banyak platform media sosial tu wujud. Ada TikTok, ada Instagram. Jadi bila masa kita ni menggunakan banyak platform media sosial tu, makin banyaklah risiko yang kita akan terdedah. Ada bully cyber, ada ketagihan, ada kecurian identiti, ada yang scam, ada virus, ada maklumat palsu. Tapi hari ini punya cerita pagi ni, yang apa yang saya nak kongsikan dekat tuan-puan pada pagi ni adalah perkaranya terlebih kongsi maklumat, oversharing dan maklumat palsu. Ini adalah dua perkara yang perlu kita ambil faham. Kita perlu tambah nilai diri kita
supaya kita terhindar daripada jenayah cyber. Jenayah cyber ni kalau kita tengok sekarang trend dia lebih bahaya daripada jenayah fizikal. Sebab jenayah cyber ni boleh membawakan banyak bahaya. Okey, sebelum pada tu saya nak menariklah sedikit. Tuan-puan, pada pagi ni kan kita check dulu. Kita nilai dulu diri kita macam mana. Macam mana kita bawa diri kita berada dalam dalam media sosial, dalam platform media sosial. Contoh, saya ambil ni grup chat lah. Saya buat contoh macam grup WhatsApp lah kan. Saya nak menarik dulu diri kita sama-sama lah pada pagi ni, tuan-puan, saya sendiri juga. Kita tengok, kita nilai diri kita supaya kita jelas kan macam mana kita bawa diri kita, macam mana kita mengguna pakaikan apa sahaja aplikasi. Jadi perkaranya asasnya satu sahaja. Bila kita biasa kita dah tahu diri kita tu di mana, baru kita tahu macam mana kita nak kontrol diri kita dalam menggunakan media sosial itu sendiri. Okey. Kita tengok 10 jenis orang dalam grup WhatsApp, grup chat. Contoh WhatsApp lah. Kita pun kalau diri kita sendiri sekarang pun boleh katakan seorang ada grup WhatsApp ni macam-macam kan. Kalau kat tempat kerja tu, contoh grup WhatsApp besar dulu, satu jabatan. Apa-apa jabatan lah. Lepas tu ada lagi grup lain, grup tingkat level 2. Lepas tu ada lagi grup WhatsApp unit. Tengok dekat satu tempat kerja pun kita ada pelbagai grup WhatsApp. Betul tak? Boleh bersetuju tak dengan saya? Lepas tu dekat dalam unit ada pula grup membawang. Betul tak? Grup membawang A katakan ada 3 orang. Grup membawang C ada 2 orang. Jadi dia macam tu. Jadi bila macam ni kita kena ajar dan asuh diri kita supaya bila benda ni kita dah biasa guna kan, bila dah menjadi satu keperluan, jadi kita dah biasa guna, jadi kita kena check balik diri kita. Di mana kita berada sebenarnya. Kan sebelum saya bawa topik tak pasti jangan kongsi ni, kita semak dulu. Kita ni dekat mana? Adakah pagi-pagi je suka memberi salam? Assalamualaikum. Lepas tu keluar hadis. Hari ni memberi cahaya bahagia. Senyumlah. Betul tak? Ada tak orang macam tu? Kalau senyum tu ada lah tu. Fahamlah tu. Ada pula yang jenis suka merancang. Duduk dalam grup chat tu, merancang je kerja dia. Kalau dulu-dulu zaman kita boleh tak ada SOP ni, kan, tak ada perintah kawalan pergerakan ni, ada saja. Minggu depan kita pergi ke Bukit Panorama lah. Cukup masa hari Sabtu, mana kau? Tidur lagi atas katil lagi. Dia punya merancang tu macam-macam dia cakap. Nak buat ni lah, nak bawa tu lah, nak camping lah, bawa kemah lah, whatever. Contoh saya bagi kan. Macam tu lah. Betul tak? Ada jenis orang yang jenis jawab sepatah. Kita ni mesej ni panjang lah, tanya dia macam mana. Kau tahu tak apa benda. Dia jawab K. K pula. K je. Huruf K tu. Bukan OK. Betul tak? Kalau OK tu tahanlah juga. Ini K je. Itu yang saya cakap. Kita check diri kita sama-sama. Ada orang yang suka berkongsi. Entah mana-mana dia share. Apa-apa maklumat dia share ni dekat dalam grup. Betul tak? Kita tak tahu pun mana sumber dia ambil. Kongsi je. Hari-hari, bukan hari-hari lah. Tiap minit, tiap saat ada je yang dia share dekat dalam grup. Kadang kita nak menyampah tengok ni.
Kalau keluar notifikasi dekat phone ni kan, dekat skrin depan kan biasa kita boleh tengok kat depan kan. Nama dia naik. Pencipta aku nak tengok ni kata. Betul tak? Ada je yang sakit hati kita tengok ke dia kan. Tengok nama dia je, ni aku tahu dah ni dia kongsi tak apa-apa nanti korang. Betul tak? Yang suka berkongsi ni. Kadang sakit hati juga kita ni. Yang lagi teruknya yang suka menyepi ni. Yang menyepi je kerjanya. Kita add dia tahun ni, hujung tahun pun belum tentu lagi dia ada reply ke apa benda ke tidak. Ini lagi sadis. Betul tak? Kita ni tanyalah macam-macam ni, tak ada apa balasan respon. Hujung minggu baru dia berespon. Dah kenapa? Mulalah alasan telefon anak pakailah, telefon itulah, telefon inilah. Betul tak? Ada orang yang suka forward. Inilah dia. Yang saya merahkan ni. Kenapa saya merahkan? Yang suka forward. Yang suka forward ni, dia tak check dah. Betul ke tidak? Lantaklah apa nak jadi dunia ni. Yang penting aku share, aku forward. Ni. Ada budaya orang macam ni. Budaya dia suka share. Suka forward. Tu je. Forward tak apa-apa yang dia forward ni. Kan? Benda yang tak ada ketentusahihan. Dia tak sah apa benda tu. Dia tak check apa benda tu betul ke tak. Tapi dia dah sharekan, dia dah forward dekat semua dalam group. Bila dah sharekan dekat dalam group tu, ada juga yang perangai yang juga suka forward. Forward pula dekat group lain. Ada berantai lah jadinya. Seorang forward, lepas seorang lagi forward. Seorang lagi forward. Inilah dia kenapa wujudnya perkataan tak pasti, jangan kongsi. Kita kena tentusahkan perkara tersebut dulu. Kita kena pastikan dulu perkara tersebut ada betul ke tak betul. Ada yang belagak, ada yang suka kontroversi, ada yang sensitif. Cakap-cakap sikit-sikit, left group. Cakap-cakap sikit, left group. Adakah penatnya kita nak kena add dia semua? Betul tak? Apakah sensitif sangat? Kita ni tak mencakap pasal dia. Tapi dia punya sensitif tu, tiba-tiba dia left group. Mulalah admin, tolonglah add dia balik. Allahu Akbar. Ini situasi kita, betul tak? Situasi yang kita selalu kita lalui. Dalam baru grup WhatsApp, belum lagi dalam media sosial lain. Contohnya dalam Facebook, contohnya dalam Instagram, contohnya dalam TikTok. Saya ambil contoh ni, hanya perkara kecil. Daripada grup WhatsApp kita, grup chat kita. Ada yang lambat reply. Yang suka kontroversi tu laginya lah. Ada je ceritanya. Ada je yang dia cuba buat. Ada yang cuba dia bangkitkan. Pasal vaksin lah. Pasal orang anti vaksin lah. Betul tak? Jadi saya ingin membawa puan-puan pada pagi ni, kita tengok. Kita cuba check. Kita semak diri kita, kat mana kita berada antara 10 jenis ni. Kan? Kita berada kat mana? Yang mana lebih sesuai? Yang mana patut kita cuba bawa diri kita dalam media sosial, dalam platform internet, dunia cyber sekarang. Okay? Kenapa wujudnya tak pasti dalam kongsi ni adalah inilah budaya kita, kan? Kita dah biasa. Sebab kadang kita tak terdedah dengan ilmu yang sepatutnya kita tahu. Kan? Macam kita diberikan phone, macam anak-anak bagi phone. Kadang-kadang kita tak lihat pun apa yang dia tengok. Kan? Macam dulu, kalau zaman kita dulu-dulu waktu sekolah dan sebagainya, ibu ayah kita tahu kita berada kat mana. Contoh dia bagi, jalanlah, keluarlah dengan kawan-kawan. Kita tahu, ibu ayah kita tahu kita berada di wilayah mana, kawasan mana. Contoh, nak pergi ke Mega Mall katakan. Dulu ada Mega Mall di Kota Perik je kalau kat Kuantan ni kan. Semua orang faham ke? Orang faham kot. Kan? Campur-campur.
Oh campur, ada juga luar. Ada, Ha. Sarawak pun ada. Oh ya ke? Saya bagi contoh di Kuantan. Kalau dulu ibu ayah ni bagi kita keluar, ibu ayah tahu dekat mana kita berada. Mak, kita nak pergi Mega Mall. Mak, kita nak pergi Kuantan Perik. Itu je tahu kawasan yang kita pergi. Tapi sekarang kan, suka atau tak suka, ibu ayah dah tak tahu anak tu pergi mana. Walaupun duduk dalam rumah. Kenapa? Sebab internet itu dunia dia tanpa sempadan. Dia boleh pergi ke UK. Dia boleh pergi ke Tokyo. Dia boleh pergi ke Korea. Apa sahaja laman sosial yang dia lawati, kita dah tak boleh nak kontrol. Melainkan kita ada setkan dalam phone dia tu ada parental control. Ataupun kita ni kerap kali menyemak telefon anak-anak kita. Kan? Betul tak? Jadi bahayanya berada dekat dalam media sosial ni, dunia cyber ni amat tiada batasan. Okey. Macam mana budaya kita berfikir? Adakah matang? Adakah bijak menilai? Adakah emosi? Bila kita punya post, bila kita share, bila kita sebarkan dekat dalam grup WhatsApp ke apa semua tu, kita semata-mata untuk dapatkan like. Bila dapat like je kita happy. Tengok macam gambar tu. Wow. Betul tak? Attention kita tu. Kita nak perhatian kita macam mana? Daripada tadi yang 10 jenis orang tu, budaya kita berfikir tu macam mana? Kan? Adakah matang, adakah bijak menilai, adakah semata-mata kerana emosi? Adakah kita ni nak dapatkan like, nak famous dekat Instagram, nak famous dekat Facebook. Kita mengenepikan apa sahaja hak dan berita yang benar, kan? Sehingga kita tak hiraukan bila kita sebarkan perkara yang tak betul tu, yang tak pasti, kan, yang tidak sahih tu, boleh mendatangkan ancaman kepada komuniti kita. Sebab apa? Sebab kita nak like, tengok muka dia, dapat like je happy. Kalau tak dapat like je, muka tak happy. Kan? Jadi, apakah tak pasti, jangan kongsi. Macam mana perkataan tak pasti yang kongsi itu wujud? Wujudnya daripada tadi, bila kita menilai diri kita, bila kita semak diri kita tu, mana kita berada. Juga ada insan kita, saya haraplah pagi-pagi ni, puan-puan kita ni, kita semua ni tak adalah yang tu yang suka forward, yang suka kongsi maklumat palsu. Maklumat yang dia tak tentu sahkan. Maklumat yang viral tak semestinya betul sebenarnya. Betul tak? Biasa yang viral ni, yang kita tengok ni indah-indah di mata kita ni, yang nampak gempak wow-wow ni kan, yang letup-letup ni biasanya tak tentunya sah, tak tentunya sahih. Dia akan ada maklumat palsu. Okay? Apakah itu maklumat palsu? Maklumat palsu ni kan, sebenarnya adalah maklumat yang disebarkan tanpa kesahihan serta bukti yang sah. Kan? Itu yang saya cakap, yang tajuk kita tak pasti jangan kongsi. Tak pasti jangan kongsi. Kenapa saya suntikkan tajuk tentang maklumat palsu? Sebab kewujudan tak pasti jangan kongsi itu sendiri daripada maklumat palsu. Dan apa itu maklumat palsu? Adalah maklumat yang disebarkan tanpa kesahihan serta bukti yang sah. Dia tak ada bukti pun. Dia tak merujuk ke mana-mana apa pun nak tentu sahkan perkara tersebut. Tak ada. Tak ada. Dan bila benda tu, maklumat palsu telah disebar, dia mendatangkan pelbagai kesan negatif jika tidak dibendung penyebarannya. Kesan negatif itu boleh terjadi pada diri kita sendiri, individu tersebut, dan kepada komuniti setempat, mahu kepada orang lain juga.
Bahaya tau maklumat palsu ni. Kita nampak macam mudah. Kita dapat apa-apa maklumat kan daripada phone. Pagi-pagi kita tengok phone. Oh, ada cerita best lah benda ni. Lepas tu kita tak tentu sahkan benda tu. Kita tak merujuk mana-mana tempat untuk mendapatkan sesahihan dan bunga satu bukti yang besar. Kita dah sharekan benda tu dekat orang lain. Kan? Kesan negatif itu boleh kena kepada diri kita maupun pada orang lain juga. Okay, kita tengok ni . Kalau kita tengok kepada video ni, dia ambil gambar. Saya ulang . Kan? Nampak tak? Benda tu sebenarnya tunggul kayu je. Tapi degi sebarkan ada raksasa dekat tasik tasik tu. Nampak tak orang? Contoh sebenarnya. Dia kadang-kadang dia tak tentu sahkan perkara tu sebenarnya. Kan? Padahal benda tu tunggul kayu, tak apa benda tunggul kayu terapung-apung dekat atas air tu, dia ambil gambar, dia sharekan dekat dalam Facebook. Ada raksasa. Dah, minta Ultraman datang selamatkan pula. Macam mana? Betul tak? Kita apa jua kan, sebelum kita nak sharekan, sebelum kita nak kongsikan perkara tersebut, pastikan benda tu adalah tepat. Ada merujuk kepada perkara-perkara yang menentusahkan sebenarnya. Okey, apakah itu antaranya jenis-jenis berita palsu tu kan? Apa dia sebenarnya? Gosip, kabar angin, spekulasi, penipuan, kan? Antara-antaranya, kan? Jenis maklumat yang tidak tepat ni. Gosip apa dia? Sebenarnya kalau kita lihat, perkara ni sebenarnya secara offline memang berlaku pun. Betul tak? Kadang-kadang petang-petang kan kita ada ahli majlis mesyuarat tingkap. Tingkap ikut tingkap, duk bergosip. Tingkap ke tingkap, duk buat kabar angin. Betul tak? Tapi sekarang, dah budaya kita dalam teknologi yang sebercanggih sekarang ni, semuanya hanya di hujung jari, hanya satu butang klik saja, gosip tersebut, kabar angin tersebut tersebar. Betul tak? Jadi kita perlu kawal diri kita ni daripada diri kita sendiri. Supaya maklumat palsu, supaya benda yang tidak tepat ni tidak tersebar. Okey. Sesuatu maklumat yang viral atau popular tidak semestinya betul. Jadi, sentiasa periksa kesahihan maklumat yang diterima lebih daripada satu kali. Ini adalah macam mana cara kita nak menentusahkan maklumat itu sahih ke tak. Okey? Apa yang saya cakap sebelum ni, apa yang viral tak semestinya betul. Apa yang popular, yang berlakunya trending dekat TikTok ke, trending dekat Facebook ke, trending dekat Instagram ke, tak semestinya betul. Jadi, sentiasa periksa kesahihan maklumat yang diterima tu lebih daripada satu kali. Pastikan sumber maklumat itu daripada pihak yang benar. Sebelum kita ni tak pasti jangan kongsi ni, ini dia.
Pastikan sumber maklumat itu daripada pihak yang benar. Siasat dulu latar belakang penulis atau penyebar maklumat tersebut. Bertanyakan kepada orang yang lebih layak seperti pihak berkuasa. Ini adalah perkara-perkara asas. Kan kita nak kongsikan, bila kita tak pasti kita nak kongsi dah. Tak. Kita perlu menentusahkan maklumat itu sahih atau tidak. Kena periksa kesahihan maklumat diterima tu lebih daripada satu kali. Tak semestinya kita baca serupa pagi tu, oh sah dah ni, betul. Aku kena share dekat orang tu. Aku kena beritahu orang ni. No. Pastikan semua maklumat itu daripada pihak yang. Contoh. Macam sekarang kan. Kita di dalam pandemik lagi lah. Kan? Pandemik COVID-19 ni. Kat mana kita nak mencari sumber maklumat tentang COVID? Sekarang mudah kan? Kita pergi dekat page Kementerian Kesihatan. Kita boleh tengok semua hal tentang COVID akan diupdatekan dari masa ke semasa dalam satu hari itu. Betul tak? Setiap petang pun kita akan dapat catat berapa jumlah positif, kan? Berapa orang dah vaksin, setiap negeri berapa dah. Lepas tu kita nak tahu dekat mana ada PPV yang PPV yang ada walk-in untuk vaksin dan sebagainya. Kan? Itu cara sebenar. Pastikan sumber maklumat itu daripada pihak yang benar. Tak adalah kita ni melihat maklumat pasal COVID ni dekat jabatan lain. Ataupun daripada page influencer yang kita tak kenal pun. Sebab kadang-kadang ada pengguna dekat dalam internet ni yang tak bertanggungjawab. Yang suka menyebarkan maklumat yang tidak tepat. Jadi kita yang sebagai pengguna lain ni perlu bijak. Maklumat yang kita baca tersebut, maklumat yang kita terima tersebut adalah sahih atau tak sahih. Kan? Tak pasti, jangan kongsi. Dah pasti, nak kongsi pun tak apalah. Kan? Contoh kita dapat tahu ada PPV yang dekat kawasan kita, daerah kita tu yang dah buka untuk vaksin secara walk-in. Dan kita boleh sharekan dekat orang lain. Mana tahu dekat dalam kita punya list friends kita tu masih yang tak dapat lagi vaksin. Betul tak? Itu sebenarnya kenapa wujudnya perkataan tidak pasti yang kongsi. Kerana maklumat yang kita dapat itu perlu disahihkan dulu. Perlu ditentusahkan dulu. Betul ataupun tidak betul. Okey. Ni video yang senang kita lihat, yang senantiasa bermain-main dekat kita punya pengetahuan. Kan? Kita tengok dulu Cuma kena dia satu lagi. Betul ke ni? Cuba kau tengok ni. Inilah perkara yang normal sekarang berlaku. Kami di MCMC kan sering kali mendapat mendapat aduan kan, terima aduan di pejabat kami. Kes-kes macam ni lah. Dia dapat SMS yang tak ditentusahkan. Dia dah klik kepada link tersebut kan. Macam tu, tebus sekarang Google apa-apa kan. Dia dah menggunakan SMS yang dia terima tu. Dia masukkan maklumat peribadi dia. Dia telah berikan nama dia, nombor IC, maklumat bank dan sebagainya. Dah berlaku jenayah lain.
Kan nak dapatnya kredit RM100 tetapi diri telah menjadi mangsa scam. Jadi itulah sebenarnya. Bila masa kita tidak pasti sesuatu maklumat tu, janganlah kita mudah nak forward, nak kongsikan kepada rakan-rakan kita. Sebab kesian dekat kawan-kawan kita kan. Macam 2-3 minggu yang lepas ada link pasal bantuan. Kan? Yelah, kita faham sekarang ni dekat masa COVID-19 ni memang adalah masa yang sangat mencabar untuk semua orang. Betul kan? Kena lalui ni. Jadi bila kita berada dalam kesusahan ni, kita berada dalam musim COVID-19 ni, sama-samalah kita pastikan bahawanya janganlah kita mudah boleh dengar ke? Suara saya putus-putus ke? Suara tuan dengar, cuma video tadi tu yang ada masa tak ada suara, ada masa ada sekejap gitulah. Suara saya okey lah. Suara tuan clear. Video je lah. Video je. Okey. Kita kena pastikan apa jua maklumat kan? Maklumat yang kita kongsikan, SMS ke macam ni. SMS. Orang kita dalam pandemik COVID-19 ni kadang-kadang kita macam susah. Kadang ada orang susah nak beli kredit dan sebagainya. Bila nampak je macam ni, dia pun isi. Bila anda dah kongsi macam tu, orang pun isi. Lepas tu, orang tu sebenarnya terdedah dengan jenayah cyber. Kan? Jadi kita kena sebagai pengguna pengguna internet, dunia cyber ni kena ada tanggungjawab bersama. Okay? Sebab yang saya cakap di awal tadi, MCMC tidak mampu nak mengawal semua aktiviti tuan-puan dekat dalam media sosial. Kita tak akan termampu mengawal aktiviti dekat dalam WhatsApp, dekat dalam Facebook, dekat dalam Instagram. Kan? Jadi diri kita sendiri kan, masing-masing ni tuan-puan pada pagi ni kena cuba dan berusaha untuk memberi nilai tambah pada diri sendiri. Kita boleh kawal diri kita dalam menggunakan media sosial tu. Okey. Ni, siaran akhbar saya tunjukkan sedikit. Apa sahaja yang berkaitan di bawah seksyen 233 atau komunikasi dan multimedia akan disiasat. Kan? Ini adalah salah satu yang disiasat. 5 suspek disiasat tular berita palsu tentang COVID-19. Okay? MCMC dengan kerjasama PDRM akan bersama-sama menyiasat kepada apa saja jua yang berada di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Di mana hukuman dia boleh pergi ke 50,000 atau penjara 1 tahun atau kedua-duanya jika disabitkan kesalahan. Tengok, bahayanya berita palsu ni kan, hanya satu klik saja, hanya satu sebaran yang kita buat, kita boleh mendedahkan diri kita bahaya dalam talian tersebut, bahaya juga kepada undang-undang. Sebab itu yang saya nak katakan. Sebenarnya berita palsu ni, maklumat palsu ni yang kita kongsikan benda yang kita tak pasti, sebenarnya ada undang-undang. Okey. Ni pula semak fakta dulu. Saya cuba harap video ni boleh dengar lah.
Boleh dengar Video boleh tengok ke? Boleh dengar ke? Video nampak, suara tak ada. Tak ada langsung ke? Tak ada langsung. Ya Rasanya Allah. halus-halus je suara rasanya. Ha? Suara halus. Halus. Ah, Tapi dengar tak dengar jelas lah. tak dengar jelas. Saya cuba lagi send. Kuat dah ni buka ni. Tak ada suara dia tak dia macam kejap timbul kejap tenggelam. Tak apalah. Tapi ada yang peserta lain ada dengar. Ha? Apa dia? Ada peserta lain saya tengok dalam komen ada yang dengar. Ada yang boleh dengar. Tak tahu takut masalah lain ke apa ni. Tak apalah, kita teruskan je lah Okey. Okay. Sebelum apa jua yang kita terima kan, macam dalam video ni, ada dia terima sesuatu maklumat untuk derma. Ada terima sesuatu untuk pekerjaan. Sama juga yang tadi juga, SMS menyatakan yang MCMC bagi duit RM100. Kan? Jadi perkara ni semua ni kena semak dulu fakta. Sama juga yang saya cakap tadi. Semak fakta tu, kita tentu sahkan dulu perkara tersebut betul atau tak betul. Kan? Bagaimana kita nak merujuk nak menentu sahkan perkara tersebut. Kan? Macam mana kita nak mencari sesuatu sumber perkara yang kita terima tu adalah tepat. Inilah dia. MCMC sendiri telah bangunkan satu portal yang dinamakan sebenarnya .my. Tak pasti jangan kongsi. Portal ni sebenarnya dah boleh dimuat turunkan aplikasi dia juga di dalam App Store dan Google Play. Puan-puan pada pagi ni bolehlah. Kan? Sebab perkara ni penting, pergaulan ni bagus untuk dikongsikan bersama juga, kan, supaya kita mengasuh diri kita. Kita mengajar diri kita untuk lebih berwaspada bila kita berada di dalam media sosial. Kan? Kita nak pastikan benda yang kita dapat tu betul, sahnya dan ditentu sahkannya. Okey, portal sebenarnya .my ni adalah merujuk kepada jabatan ataupun agensi bagi menentu sahkan sesuatu perkara tu. Bukan sebenarnya .my yang menentu sahkan perkara tu. Satu yang kena ingat. Itu. Portal sebenarnya .my ni bukan portal menentu sahkan perkara tu. Bukannya tempat yang betul ni tak betul. Tak. Kami sebenarnya .my ni dia merujuk kepada agensi atau jabatan bagi menentu sahkan sesuatu perkara yang viral, yang berlaku dekat dalam media sosial, dalam platform media sosial. Ini adalah contoh paparan dekat dalam website lah. Kan? Dekat dalam website, dalam portal sebenarnya .my, dia akan ada berita utama, nasional, sosial, info, semualah. Jadi bila contoh tu berita terkini tu, dakwaan bahawa PKPD akan dilaksanakan di Jelutong, Perak Road. Jadi tuan-puan boleh klik dekat pautan tersebut. Pautan tersebut akan merujuk kepada disclaimer yang telah diberikan oleh jabatan tersebut. Jabatan itu sendiri, pihak berkuasa itu sendiri yang menentu sahkan perkara tersebut betul atau tidak. Kan? So, dakwaan Malaysia HCA Seremban akan bertukar status sebagai hospital COVID adalah tidak benar. Dakwaan mayat pesakit COVID masih hidup ketika mahu dikebumikan adalah tidak benar. Ini nampak tak? Itu adalah cekupan-cekupan yang dapat daripada WhatsApp, yang dapat daripada sumber-sumber SMS yang diterima. Jadi, benda ni akan dirujuk terus kepada disclaimer yang telah diberikan oleh pihak jabatan tersebut. Okey. Contoh ni salah satu yang saya ambil, cekupan WhatsApp, waspada pautan bantuan dana coronavirus yang diedarkan melalui aplikasi
WhatsApp. Kan? Pernah tak antara tuan-puan dekat dalam pagi ni dapat SMS macam ni? Kan? Bantuan dana coronavirus. Merujuk kepada ni cakupan ni sebenarnya .my merujuk kepada Kementerian Sumber Manusia memberi amaran untuk tidak klik pada pautan berkenaan yang diedarkan melalui aplikasi WhatsApp. Tak ada sebenarnya, sebab bila dia mintakan data kita tu, saya harap sangat tuan-puan mahalkan, jangan mudah untuk kita kongsikan maklumat kita di atas talian. Mahalkan harga apa jua maklumat atau data kita di dalam talian. Sukarkan diri kita untuk menyebar atau memberi apa jua maklumat pasal kita kan, tentang diri kita. Contoh nama kita, nombor IC, nombor akaun bank, nombor TAC. Mahalkan benda tu. Sukarkan benda tu untuk kita kongsikan. Okey, saya harap tuan-puan semua pastikan sekali kalau dapat apa jua cakupan atau pautan yang minta untuk kita kongsikan apa jua maklumat kita, mahalkan benda tu. Sukarkan untuk kita kongsikan. Tak kisahlah sebab apa jua urusan jabatan ke, urusan bank ke, urusan di apa jualah, custom ke dan sebagainya pun tak akan ada urusan secara atas talian yang minta kita berikan maklumat peribadi kita. Tak ada. Melainkan kita dah set up, kita pergi dekat jabatan tu, kita bertemu janji, kita jumpa ke pegawai-pegawai untuk kita serahkan maklumat kita untuk sebarang urusan. Okey, sedikit info sebenarnya .my tu apa. Portal sebenarnya ni tidak bertindak menentukan kesahihan satu berita. Macam saya cakap tadi lah, bukan portal sebenarnya yang bertindak menentukan sahkan satu berita. Bukan, kena faham juga. Bukan portal sebenarnya yang menentukan sahnya. Sebenarnya .my ni adalah portal yang merujuk kepada jabatan-jabatan yang telah membuat disclaimer tentang apa jua yang telah viral, apa jua yang telah popular berada dekat dalam platform media sosial. Okey, ia merujuk kepada agensi kementerian yang bertanggungjawab untuk penafian atau penjelasan lanjut. Memandangkan sifat berita palsu yang kerap menular semua berita yang pernah tular, sebelum ni portal ni telah mengakribkan berita-berita palsu yang telah ditularkan sejak tahun 2001. Kan, benda berita tular ni keep datang, keep berpusing-pusing, kejap keluar lagi, pada benda ni tahun 2011 keluar balik, benda ni tahun 2009 keluar balik. Jadi kita boleh semak benda tu dekat dalam portal sebenarnya .my. Daripada berita yang tular bermula pada 2001 lagi. Ini bersama-sama dengan penafian pengesahan rasmi yang telah dibuat oleh agensi yang bertanggungjawab. Okey. Kenapa maklumat palsu ni ada penyebar dia? Ada yang memberi sebarkan. Kan? Sebab ada yang suka oversharing. Kan? Risiko dan talian yang saya beritahu di awal saya maklumkan tadi tu, kan, bila masa orang dah ramai orang dah guna banyak telefon, bila telefon tu teknologi tu makin ramai penggunanya, makin ada risikonya. Risiko mana maklumat palsu tu disebarkan. Siapa yang menyebarkannya? Kita lah, pengguna internet tu sendiri, pengguna dalam dunia cyber tu sendiri. Kenapa pula pengguna dunia cyber tu menjadi tukang sebar? Sebab dia ada dalam diri dia oversharing, terlebih kongsi. Suka berkongsi
benda-benda hal-hal yang tak sepatutnya. Kan kita nak berkongsi boleh dekat dalam Facebook, dekat dalam Instagram, tak ada masalah sebab hak masing-masing bila menggunakan apa jua platform media sosial. Tetapi penggunaan yang berlebihan akan mendatangkan pelbagai risiko negatif kepada masyarakat dan diri sendiri. Kenapa saya cakap macam tu? Kan, oversharing ni dia terlalu banyak memberi informasi, maklumat peribadi di dalam rangkaian sosial. Membiarkan jutaan orang dekat internet melihat informasi peribadi. Antara yang maklumat yang oversharing yang dia kongsikan alamat rumah, nombor kad pengenalan, nombor telefon, gambar-gambar intim, lokasi pergerakan terkini, maklumat-maklumat sulit dan rahsia. Inilah perkara yang kita klasifikasikan sebagai oversharing. Tidak perlu kita kongsikan alamat kita sebab bila kita kongsikan alamat kita akan ada orang dekat dalam talian tu, kita tak boleh nak assume semua orang akan baik dengan kita. Kan sama juga dengan dalam kita berada dalam dunia reality, bukan dunia cyber sekalipun. Kita tak boleh assume semua orang akan baik dengan kita, semua orang tak ada niat jahat dengan kita. Jadi, berhati-hati bila kita berkongsikan apa jua maklumat itu berkenaan dengan alamat rumah, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan sebagainya. Saya harap video ni dapat didengarilah dengan semua orang. Ini moral dan ayah dia rasa. Dah pagi. Baru agak sedang kesilapannya. Atau yes, Wawa tak jadi membuktikan. Tengok apa yang kita boleh lihat daripada perkongsian video tadi, kan? Bila dia overshare, dia beritahu dekat seluruh rakyat jelata dekat dalam media sosial dia telah mendedahkan diri dia sendiri dengan pelbagai jenayah. Kan? Ini yang perlu kita rasa tanggungjawab, kita perlu rasa kefahaman diri kita. Bila kita dah ni, jenis kita ni dekat mana? Kita ni dekat yang suka forward ke, yang kita suka terlebih kongsi ke, yang 24 hours suka kongsi ke, tidak, kan? Jadi pengguna perlu mewujudkan keseimbangan di antara privacy dan tabiat suka berkongsi. Itu perkara yang paling penting, kan? Ini contoh juga. Contoh saya nak bagi tahu, saya nak jelaskan dekat semua orang, semua
yang ada pada pagi ni, tuan-puan semua, contoh benda kecil tapi boleh wujudkan pelbagai masalah, pelbagai scam, pelbagai isu yang akan berlaku, pelbagai jenayah cyber yang akan berlaku. Sangat kecil tapi besar impactnya. Okay? Dia hanya contoh, dia hanya nak sharekan busy day at the office. Nak merujuk kepada gambar yang dikongsikan dekat dalam Facebook ni, contoh gambar, contoh desktop dia. Dia kongsikan gambar ni, tapi sedar atau tak sedar, nampak? Ada maklumat perbankan, ada nombor telefon kaki tangan, ada maklumat projek, ada maklumat projek dekat bawah dekat meja. Nampak tak? Dekat senarai nombor telefon bimbit kaki tangan tu, berapa orang berada dalam dalam bahaya. Dalam bahaya di mana mereka boleh terdedah dengan scammer dekat luar. Kadang-kadang kita akan terfikir, mana orang boleh dapat nombor telefon aku ni? Inilah dia, salah satu contohnya. Perkongsian daripada kawan kita sendiri, kan? Kita tak kenal ke siapa ke. Perkongsian data kita tu, nampak tak? Kita tengok benda ni kecil, hanya sekeping gambar. Tapi sekeping gambar ni boleh mendatangkan pelbagai masalah. Nombor telefon tu mulalah ada scammer-scammer yang mengaku jadi custom lah. Ada scammer-scammer yang mengaku jadi LHDN lah. Ada scammer-scammer mengaku dia adalah polis lah. Ada kes yang disiasat atas nama kita dan sebagainya. Dah ada nombor telefon kita dah disebarkan. Jadi penjenayah ni dia boleh gunakan maklumat yang dia orang terima dekat dalam apa jua platform yang dia boleh dapat, kan? Dia gunakan nombor dan sebagainya maklumat kita tu. Pak, bahayanya itu overshare. Okey? Risiko sekiranya risiko terlebih kongsi ni, kan, dia mengurangkan productivity. Jika asyik terlalu berkongsi je kerja kita, maklumat productivity mungkin akan terjejas kerana kehilangan fokus ketika bekerja atau maupun belajar. Menjejaskan reputasi juga. Jika anda menulis dengan memuat type posting tanpa berfikir, ia mungkin akan memberikan kesan buruk kepada anda. Contoh, boleh kehilangan pekerjaan. Kan berlaku juga perbandingan sosial, kan? Merupakan sesuatu yang sihat apabila kita memandang kehidupan orang lain. Kita nak kehidupan orang lain tu, kita nak duduk sama. Kalau kita tak mampu, akan berlaku penceraian rumah tangga juga. Pasangan yang terlebih kongsi maklumat perihal rumah tangga, kongsikan gambar ini, kongsikan maklumat palsu. Ini bahayanya. Bila kita overshare. Selain itu juga akan kita berada dengan risikonya adalah hendak cyber. Facebook ni selalu digelarkan sebagai penghendak kepada hendak cyber. Banyak maklumat yang kongsi, lebih banyak mereka yang akan ketang. Pencurian identiti, rompakan harta benda, overshare ni adalah satu penyakit yang perlu dirawat, perlu kita bebarkanlah kepada kawan-kawan kita, kan, ahli keluarga kita. Stop, hentikan untuk menjadi orang yang overshare, yang terlebih kongsi. Kongsi tu boleh, tak ada masalah, tapi kongsikan perkara yang lebih baik untuk diri kita, untuk pengguna orang lain juga. Okey? Tak ada masalah nak kongsi. Ialah sebab penggunaan platform media sosial itu sendiri memang ada boleh berkongsi. Cuma overshare tu yang perlu kita kawal. Okey? Kawal selia kendiri juga. Kawal selia sendiri ni, kenapa saya ambil topik ni untuk tekan tak pasti jangan kongsi ni. Kita perlu kawal diri kita untuk menentu sahkan sesuatu perkara tu. Apa tu kawal selia sendiri adalah self control. Satu kemampuan untuk mengawal diri melakukan perkara seperti demi kebaikan ataupun peraturan yang harus ditetapkan atau diterapkan dalam diri sendiri. Dia adalah keupayaan untuk mengawal emosi, keinginan dan mengarahkan perasaan pemikiran, nafsu di ruang cyber. Ini adalah mekanisme yang paling berkesan untuk mengawal selia internet. Sebab akan ada
orang lain yang boleh kawal diri sendiri melainkan diri kita sendiri. Okey? Jadi kawal selia kendiri adalah mekanisme yang paling bagus, paling berkesan untuk kita berada dalam keadaan yang positif menggunakan dunia cyber. Okey? Mengapa kawal selia kendiri itu perlu? Yang pertama, menjadikan pengguna internet yang lebih bertanggungjawab. Okey? Kita akan menjadi pengguna internet yang sangat bertanggungjawab. Okey? Lepas tu, nombor duanya, media global tanpa sepadan. Kita menggunakan dunia cyber ni kan, internet ini, platform media sosial ni adalah media global macam saya cakap tadi. Anak-anak sekarang bila berada dengan telefon dia dengan telefon tapi berada dekat ruang tamu rumah kita. Dia dengan telefon berada dalam bilik dia sendiri. Tapi sempadan yang dia berada itu tanpa sempadan. Tak ada sempadan. Dia boleh rentas segala tempat. Segala pengetahuan yang dia tahu adalah tanpa sempadan. Masyarakat internet dan tanggapan kebebasan bersuara. Masyarakat anggap internet dan tanggapan itu adalah kebebasan untuk bersuara. Kan? Pengguna internet mempunyai akses kepada pelbagai maklumat. Itu yang kenapa perlu ada kawal selia. Kawal selia kendiri. Yang kelima, dapat meningkatkan kesedaran kepentingan menggunakan internet dengan selamat. Seterusnya, kawal selia kendiri ni adalah di mana macam mana kita nak buatnya adalah kita binakan profil positif kita. Bila kita tahu tak pasti jangan kongsi, kita telah membiarkan diri kita berada dalam satu kawasan yang diri kita yang positif. Jadi pastikan profil kita dekat dalam laman sosial tu positif. Padamkan maklumat peribadi yang negatif. Bina profil positif dalam talian. Elakkan terlebih kongsi. Berhati-hati bila berkongsi dan tag foto. Elakkan terlebih berkongsi data anda akan mengumpan hackers-hackers yang akan luar sana. Nombor 3, laporkan kandungan tidak sesuai. Laporkan kandungan yang tidak sesuai kepada pembekal internet, perkhidmatan internet maupun pihak berkuasa. Okey? 4, undang-undang sebagai panduan. Jadikanlah undang-undang ni sebagai peringatan sebelum mengemaskini status. Ya, mengemaskini status, forward, cerita dan sebagainya yang belum kita tentu sahkan. Kan? Sebab jadikan undang-undang macam di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Kita ada AKM 2, 3 apa ni, ada AKM 1998 di bawah Akta 233 di mana jika disabitkan kesalahan 50,000 penjara 1 tahun. Dan kita tahu ada undang-undang sebenarnya. Kita sedar bahayanya kalau buat macam ni. Jadikan undang-undang sebagai peringatan sebelum mengenaskini status ataupun memforwardkan apa-apa berita yang belum ditentu sahkan betul. Jaga sensitiviti. Lawak jenaka anda mungkin tidak kena dengan orang lain. Jangan post status jika anda merasakan status tersebut tidak benar dan atau boleh menyinggungkan perasaan orang lain. Jaga sensitiviti antara kita di dalam talian juga. Emosi dan fizikal perlu stabil. Pastikan emosi dan fizikal anda stabil. Elakkan tindakan yang terburu-buru. Okey? Yang paling penting, yang sangat penting, bila kita berada dalam talian ni, di dalam dunia cyber, menggunakan perkhidmatan internet, menggunakan platform media sosial, hayatilah konsep rukun negara. Kenapa? Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, membentuk fikiran, pertuturan dan perbuatan yang memberikan manfaat kepada diri sendiri dan orang lain juga. Okey? Yang kedua, kesetiaan kepada raja dan negara, menanamkan sikap bertanggungjawab, sanggup berkorban dan memberi sumbangan kepada negara. Kan? Bila kita dah ada tanggungjawab, bila kita menggunakan sesuatu media sosial tu, kita tahu tanggungjawab kita sebagai media sosial. Kita tahu hak kita. Kita tahu memberikan sumbangan kepada negara. Janganlah kita mengancamkan
negara kita dengan ancaman-ancaman yang kita telah sebarkan, apa jua maklumat yang tidak tepat, yang tidak ditentusahkan yang boleh mengancam negara kita juga. Yang ketiga, keluhuran perlembagaan. Menyedari kepentingan perlembagaan sebagai sumber perundangan tertinggi yang harus dipatuhi demi keharmonian negara. Itu penting. Seterusnya, kedaulatan undang-undang, mewujudkan masyarakat yang menghormati dan mematuhi undang-undang negara, memastikan undang-undang memberikan perlindungan kepada semua. Yang kelima, kesopanan dan kesusilaan, memupuk sasiah mulia dalam pandangan masyarakat yang tidak menyinggung perasaan orang lain, yang boleh menjejaskan keharmonian negara. 5 rukun negara ini perlu kita hayati. Mana saja kita bawa diri kita, kalau kita hayati konsep rukun negara, insya-Allah tak ada masalah. Jangan kita ni sembrono menggunakan apa jua perkhidmatan media sosial, apa jua kita melayari internet, dunia cyber kita. Panduan penggunaan internet yang selamat, yang saya cakap tadi tu, hayatilah rukun negara. Sentiasa amalkan prinsip rukun negara. Bidang kuasa, tidak semua yang berkaitan dengan internet dibawa bidang kuasa MCMC. Kongsi maklumat yang benar sahaja. Pastikan maklumat yang dikongsikan adalah benar dan sahih. Penyebar maklumat palsu termasuk kesalahan Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Semak profil dulu. Siapa pun boleh menggunakan internet. Jadi siasat dulu. Profil yang kita dapat maklumat tersebut adalah betul ataupun tidak betul. Boleh tak kita percayai ataupun tidak boleh percayai. Elakkan kecuaian. Kecuaian terhadap keselamatan diri semasa dalam talian boleh memberikan ancaman kepada harta benda dan diri di alam nyata. Jaga etika. Kawal seliakan diri. Kawal seliakan diri ni memang sangat penting. Ia adalah mekanisme yang sangat mudah, yang sangat berkesan untuk memastikan kita berada dalam media sosial ni dalam keadaan yang betul. Supaya kita ni tak pasti dengan kongsi. Hentikan buli cyber. Kumpulkan maklumat, interaksi untuk membuat laporan jika menjadi mangsa jenayah cyber. Ini penting Kalau ada tuan-puan kita yang pada pagi ni pernah menjadi mangsa, pastikan kumpul dulu maklumat tersebut untuk kita laporkan kepada polis. Lagi satu kenapa saya bawakan topik ni, tak pasti jangan kongsi. Kebebasan bersuara bukanlah kebebasan untuk kita berbohong. Pastikan apa yang kita suara, speech out tu, kita seluahkan kepada media sosial tu adalah bukan yang kita berbohong. Beri pandangan tanpa menyebarkan kebencian. Luahkan pendapat berdasarkan fakta. Kebebasan bersuara ni sebenarnya bukan untuk kita berbohong. Ada satu lagi video, saya rasa video yang terakhir dah. Itulah dia. Kebebasan bersuara bukanlah kebebasan untuk kita berbohong. Yang terakhir, saya nak bagi tahu kepada tuan-puan semua, laporkan kepada SKMM jika ada sebarang aduan yang hendak diadukan kepada SKMM mengikut Akta AKM kami tu. Antara aduan yang kami boleh terima adalah isu pengaduan adalah berkaitan dengan telekomunikasi
pos internet dan perkhidmatan radio. Boleh screenshot ambil ni sebagai satu rujukan. Nanti bila di kemudian hari jika anda ada masalah berkaitan dengan telekomunikasi, pos internet atau perkhidmatan radio, boleh gunakan saluran aduan ini dengan betul. Okey, boleh hubungi dengan Jabatan Perlindungan dan Biro Aduan Pengguna di Suruhanjaya Komunikasi Multimedia. Di HQ kami di Cyberjaya. Talian aduan ada di sana, fax mili juga, boleh guna SMS juga, boleh WhatsApp, boleh email juga. Okey. Kalaulah aduan itu tidak dapat respon yang baik daripada pemberi perkhidmatan, boleh kepada Forum Kandungan Komunikasi dan Multimedia, CMCF kami juga. Okey, aduan berkaitan dengan kandungan melalui medium elektronik boleh ke CMCF. Aduan berkaitan perkhidmatan boleh ke CFM. Forum Pengguna Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Okey, ada nombor kat situ, ada email kat situ, ada portal dia juga. Jadi boleh salurkan aduan tu. Kalau tuan-puan tidak menyalurkan apa jua aduan kepada pihak kami, kami tak dapat dengar apa yang telah dihadapi oleh tuan-puan juga. Kalau nak kami bantu untuk masalah-masalah berkaitan, salurkan kepada saluran yang betul. Seperti yang tertera lah. Maklumat yang diperlukan semasa beraduan, pastikan maklumat lengkap pengadu, URL ataupun pautan khusus bagi kandungan yang diadukan, tuntutan terhadap aduan yang dikemukakan, cakupan skrin bagi kandungan yang diadukan. Okey. Kesimpulan semualah saya rangkum yang daripada awal tadi dan mendengar topik kita, tak pasti jangan kongsi ni. Apa jua yang kita buat, apa jua yang kita bertindak sama saja. Dunia realiti ataupun dunia cyber, kan, kita kena ada kawal sediakan diri. Kan? Yang ni kita perlu terapkan dalam talian. Okey? Perlu ada pengetahuan, perlu ada kesedaran dan berpijak pada bumi yang nyata. Pengetahuan tu macam inilah. Saya memang berterima kasih sangat-sangat di mana puan-puan semua meluangkan masa pada pagi ini bersama-sama kita mendengar kupasan apa itu tak pasti jangan kongsi. Macam mana tak pasti jangan kongsi itu wujud? Daripada mana maklumat palsu? Maklumat palsu tu siapa yang sebarnya? Sebarnya kita sebagai pengguna dunia cyber ni, kan? Tapi maklumat palsu sebenarnya boleh dibendung tak? Boleh. Dengan adanya kita menentusahkan. Itulah pengetahuan. Menentusahkan apa jua perkara tersebut, menentusahkan perkara-perkara ataupun yang viral dan popular tu merujuk kepada jabatan atau kementerian yang bertanggungjawab. Kesedaran tu itulah yang tadi, bila kita sedar kita ni dekat mana, jenis orang yang oversharing ke, jenis orang yang terlebih kongsi ke. Jadi bila kita sedar diri kita ni perlu ada kawal sediakan diri, perlu ada mekanisme yang perlu mengawal diri kita dalam penggunaan internet. Jadi kita berada dalam landasan yang betul, jadi pengguna yang bijak, jadi menggunakan dunia cyber tu ke arah yang lebih baik. Sebenarnya saya sedikitlah saya nak berkongsi dekat semua tuan-puan pada pagi ni. Dunia cyber ni, internet ni sebenarnya memberikan impak yang besar kalau kita gunakan ke arah yang baik. Saya kebanyakan tempat kadang-kadang saya macam tak suka sangat nak cakap bila guna internet ni buruk banyaknya. Buruk tak memberikan apa faedah. Bukan. Sebenarnya dunia internet ni kita boleh gunakan dengan baik ni. Sebagai contoh di Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia Negeri Pahang, kami ada 108 pusat internet community. Pusat internet
community ni kita lokasinya biasanya pinggir bandar atau luar bandar lah Dia ni pusat internet ni memberi perkhidmatan internet macam CC lah ada PC, ada semua community luar bandar ni menggunakan pusat internet ni daripada zero macam kita ni kita ada pengetahuan nak gunakan pusat internet nak gunakan dunia internet ni kan, guna apa sahajalah media sosial dan sebagainya. Community yang luar bandar ni menggunakan pusat internet ni daripada zero, tak reti nak pegang mouse, tak reti nak pegang keyboard dan sebagainya. Tetapi bila dia belajar menggunakan internet tu dengan baik, kan kita ada success story kita ada usahawan di luar bandar yang dulunya dia berniaga dekat kedai runcit, berniaga daging pekasam ke ikan pekasam ke, kedai runcit berdekatan dekat rumah dia sahaja kan. Tapi sekarang pasaran dia untuk daging pekasam, ikan pekasam tu boleh melepasi ke Singapura, boleh melepasi ke Brunei, boleh melepasi ke Sabah Sarawak. Nampak tak? Sebenarnya bila kita ni menggunakan internet tu ke arah yang baik, dia boleh memberikan kita satu impact yang sangat positif. Tu kadang-kadang saya cakap, letih lah bila nak cakap bahayalah guna ni, bahayalah guna ni. Tak, sebenarnya kita kena melihat satu sudut yang bagus, sudut yang sangat positif, penggunaan internet yang baik dengan landasan, dengan kawalan selia diri yang baik, dengan pengetahuan dan kesedaran dan berpijak pada bumi yang nyata memberikan impact yang sangat positif. Kan, saya harap kan tuan-puan hari ini yang sama-sama meluangkan masa, saya sangat berterima kasih kan, harap perkongsian saya pada pagi ini memberi impact sedikit sebanyak kepada semualah yang pagi ni sama-sama berkongsi ni, yang bersama-sama mendengar perkongsian saya ni kan, boleh mengguna pakai ilmu yang saya kongsikan ni ke arah yang lebih positif. Okey? Saya rasa macam ada soalan tadi dekat chat room. Bentar saya tengok balik. Ni. Daripada Muzliana Luli, SK Mawang Tau. Soalan dia, sekiranya anak-anak yang di bawah umur suka menyebarkan berita yang tidak sahih ini, adakah ibu bapa anak-anak tersebut akan diambil tindakan oleh pihak terlibat? Yang ni kita kena merujuk kepada akta tersebut dan bidang kuasa polis juga. Sebab anak-anak ni kan biasa bawah umur kan, atas tanggungjawab kita kan sebagai ibu bapa. Itu yang saya cakap. Anak-anak ni bila dia berada dekat di ruang tamu yang kita nampak, tapi bersama dengan telefon dia, kita tak tahu dia ke mana. Jadi sebagai ibu bapa kan, sebagai penjaga berada dekat rumah, kena kerap kali semak telefon anak tu sendiri. Ataupun letakkan aplikasi yang menghadkan penggunaan internet tu sendiri. Banyak dekat Google Play Store dan aplikasi yang ada, boleh semak, boleh tengok, carilah yang boleh menghadkan aktiviti penggunaan internet anak-anak itu sendiri. Ada soalan lain ke sebelum kita tamat ni? Saya dah habis slide sebenarnya. Dah hampir pukul 11. Jam setengah dah. Encik Isma, saya ada soalan. Okey. Daripada mana ni? Saya Wan. Oh, Wan, urus dia. Okey, macam ni. Ini ada situasi yang berlaku dekat masa kita BDPR. Sekarang ni anak BDPR kan? Okey, saya tak tahu macam mana benda ni berlaku, tapi dia dekat sekolah ni, dia pelajar-pelajar sekolah ni, macam anak saya, dia ada WhatsApp group untuk dia orang BDPR lah. Okey, jadinya masalahnya sekarang ni handset tengah cas, handset tak ada orang guna lah. Tiba-tiba dalam WhatsApp group atas nama kita
hantarlah gambar gambar lucah lah senang. Hmm. Macam mana tu? Sebabnya accept kita orang tak guna tapi tiba-tiba benda tu terhantar. Sebab kalau tengok history pun kita orang tak ada history yang kita hantar tapi dalam WhatsApp group ada atas nama kita. Macam mana tu? Okay. Sebenarnya benda ni banyak Cik Wan kan, terima kasih atas soalan tu. Sebenarnya Cik Wan, soalan ni kami terima banyak aduan. Macam inilah juga. Tapi saya tak pastilah situasi Cik Wan tu macam mana kan. Kita kena siasat, kita kena rujuk macam manalah, kena Cik Wan kena adil lah dekat kalau nak buat aduan dan sebagainya. Tapi yang hadir di MC kan ada juga macam ni, tapi sebelum WhatsApp dia diambil alih oleh orang lain, ada satu SMS yang meminta dia menyerahkan nombor TAC. Jadi saya tak pastilah situasi Cik Wan ni macam mana. Cik Wan ni mungkin masa anak guna PDPR tu, dia ada klik sebarang link. Mungkinlah bagi saya tak pasti macam mana, tapi situasi aduan yang saya pernah terima di pejabat MC ni, dia datang dekat pejabat kami nak buat aduan, okay? Dia menerima satu SMS daripada orang yang tidak dikenali. Macam mana video yang saya tunjuk tadi lah. Maknanya apa jua yang kita terima, mahalkan diri kita, maklumat kita supaya kita kongsikan kepada orang lain. Dia kongsi, orang tu minta dengan dia nombor TAC. Orang tu cakap nombor TAC tersebut tersalah hantar kepada nombor dia. Jadi dia tanpa berfikir, benda tu berlaku malam, dalam pukul 8 malam, 9 malam macam itulah, dia cakap dia menyerahkan nombor TAC tersebut kepada orang yang tidak dikenali. Nombor TAC kan dapat selepas je dalam masa 2 minit 3 minit selepas dia berserahkan nombor TAC tersebut, WhatsApp dia tidak lagi dia boleh gunakan. WhatsApp dia telah diambil alih oleh orang lain. Jadi selama masa daripada jam 8 malam hingga ke pagi, antara pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam, kan dalam 12 jam, 13 jam tu, WhatsApp dia telah diambil alih. Nombornya telah scammer tu telah menggunakan nombor tersebut untuk WhatsApp-kan kepada rakan-rakan yang dia kenali. Contoh dalam list kita kan, dalam list WhatsApp kita ada siapalah kawan kita ke sebagaimana, dia minta bantuan daripada kawan-kawan dia tu transferkan duit ke dalam akaun anak dia. Orang yang mengambil alih ke akaun WhatsApp dia tu bagi tahu dekat kawan-kawan dia, dia ada masalah malam tu nak transferkan duit kepada anak dia. Jadi orang tu kawan kan, dia tak tahu pun akaun tu sebenarnya dah diambil alih oleh penjenayah. Jadi kawan dia ni transferlah duitnya. Jadi dalam masa 12 jam ke 13 jam tu hampir dalam 5 orang ke 6 orang, kalau tak salah saya lupa dah, 5 atau 6 orang kawan dia pun telah ditipu. Telah mentransferkan duit sejumlah wang kepada akaun yang tidak dikenali. Tapi sampai ke pagi esok tu, anak yang pengadu ni, dia pandai sikit, dia ambil balik, dia tulis balik daripada sign out ayah dia yang awal dulu pasal WhatsApp tu, dapat balik lah WhatsApp tu. Tapi bila dia dah dapat balik tu, memang banyaklah benda yang pengambil alih WhatsApp dia dalam masa 12 jam tu dah forwardkan benda yang sama bagi dekat ahli-ahli kawan-kawan dia. Jadi itu yang saya nak cakap tadi. Bila kita terima apa sahaja maklumat yang tidak ditentusahkan, kan? Apa sahaja link yang kita tidak pasti betul ke sahih ke tak betul, sila abaikan. Jadi Cik Wan punya cerita ni mungkin ada kaitan juga dengan
aduan yang kami terima, ataupun mungkin dalam masa PDPR tu anak terima link apa-apa ke yang tak dikenal pastilah. Macam tu lah. Cik Wan, Okey, okey. menjawab soalan ke? Ya, menjawab soalan. So Okey, ada terima lagi kasih. soalan sama, ada soalan lain ke? Kalau Assalamualaikum Cik Isma. Waalaikumsalam. Okey, saya ada satu soalan. Contoh macam tadi Cik Isma cakap, jangan kita dedahkan kita punya identiti lah dalam kita punya media sosial, contoh Facebook kan. Okey, misalnya lah contoh nombor handphone lah, macam saya ada perniagaan macam butik pengantin, lepas tu berniaga online tudung kan. Jadi kita terpaksa letak kita punya nombor handphone dengan alamat. Jadi saya nak tanya, adakah kita lebih mudah terdedah kepada orang kata scammer lah, orang kata cyber ni kan, benda-benda yang bahaya macam ni. Dan macam mana cara kita nak, macam mana cara saya nak elakkan benda-benda tu terjadi ke atas diri saya sendiri? Asingkan nombor. Ini siapa nama tadi? Muslihah. Puan Muslihah, betul ke? Ya, betul. Puan Muslihah dari Kelas. Puan, asingkan nombor telefon untuk bisnes atau nombor personal? Maksud saya, kan kita ada nombor telefon untuk TAC perbankan, betul tak? Kita nak buat untuk bank, kita nak buat isi borang kat mana-mana, jabatan dan sebagainya, minta nombor telefon kan. Nombor telefon tu untuk guna peribadi. Nombor telefon lagi satu tu untuk bisnes. So, bila masa untuk bisnes tu, kita dapat panggilan minta kita transferkan duit ke whatsoever ke yang tidak berkaitan langsung dengan hal perniagaan kita, kita boleh abaikan. Sebab kita dah ada kita dah bezakan satu hal peribadi kita kan, apa jua telefon yang kita gunakan untuk jabatan ke, untuk bank dan sebagainya, telefon ni. Telefon untuk perniagaan yang kita sebar luaskan kepada orang lain, telefon ni. So bila masa kalau kita dapat panggilan, dapat SMS yang kita agak macam benda ni betul ke tak betul ke, yang tak ada kaitan, yang kita dah tahu tak ada kaitan ni, nombor ni aku tak pernah bagi tahu untuk contohnya bank tak tahu nombor ni, bank aku bagi tahu nombor yang aku yang ni pasal bank. So kita dah kawal diri kita dah, kita dah boleh wujudkan keselamatan diri kita sendiri. Macam itulah. Okey, Puan Muslihah boleh jawab ke soalan ni? Okey Encik Isma, terima kasih banyak, insyaAllah. Lagi satu Puan, kalau untuk bank kan kalau orang beli secara online, mesti Puan sharekan nombor akaun, betul tak? Betul. Biasa kalau orang beli online, dia akan share lah nombor akaun tu. Kita pun akan bagilah nombor akaun kita. Kan, nombor akaun tu Puan guna akaun saving sepersonal ke business punya? Biasa ada yang business, macam kalau butik ni ada business lah. Kalau macam online, macam tudung kan, tudung online ni, saya guna yang peribadi lah. Saya sarankan, nasihatkan lebih baik guna yang nombor akaun business. Sama juga macam dengan telefon yang saya bagi tahu. Sebab kebanyakan aduan yang datang tu pun macam tu juga. Kita kena asingkan antara personal dengan business, supaya ancaman yang datang tu kita boleh asingkan. Okey Puan Okey, boleh, insyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih, sama. Lain? Ada soalan lagi ke? Yang ingin bertanya? Sementara saya masih ada di atas talian. Sekiranya ada soalan boleh ajukan terus ya. Ajukan terus. Saya rasa dekat chatbox tak ada dah kot Cik Wan. Saya dah jawab kot. Chatbox macam tak ada soalan lah. Satu je saya soalan dekat chatbox. Dekat chatbox setakat ni saya nampak satu je. Okay lah. So ada soalan lagi tak? Kalau tak ada, kita boleh tutup.
Kalau ada boleh tanya, jangan segan, jangan malu. Malu bertanya sesat jalan. Ada lagi ke soalan? Kalau tak ada kita tutup. Cik Muhammad Iqbal minta kongsikan slide. Minta maaf, slide tu saya tak boleh kongsikan untuk eksternal. Kalau internal saya boleh bagi. Kalau tadi ambil ada gambar dan sebagainya bolehlah. Tapi kalau nak share dekat eksternal kami tak boleh bagi. Minta maaf ya Cik Muhammad Iqbal. Tapi benda ni record kan? Betul tak Cik Wan? Kalau nak sharekan benda ni pun tak ada masalah, tapi material tu saya tak boleh sharekan terus. Lagi? Ada soalan? Lain? Tak ada? Tak ada soalan ke? Kalau Kalau gitu tak ada, kita kita serah pada tutup. moderator kita lah. Okay. Terima kasih saya nak ucapkan dekat semua dulu. Saya minta maaf kalau ada sebarang silap dan salah semasa pembentangan saya yang hampir dekat sejam setengah, 2 jam kot. Saya mengucapkan ribuan terima kasih juga meluangkan masa dengan sedikit perkongsian saya. Jadi saya serahkan kepada moderator lah. Okay, terima kasih kepada Encik Isma atas pengongsian yang bermanfaat untuk kita semua amalkan, praktikkan. Macam apa yang kita boleh dapat, semakin canggih teknologi, semakin kita perlu berhati-hati lah dalam setiap langkah kita dengan teknologi tu. Ibarat ujung jari je, klik semua tersebar. Jadi kat situlah kita perlu berhati-hati. Okay. Tak ada apa yang saya nak cakap lagi untuk di sini. Saya nak cakap terima kasih pada Cik Isma dan peserta-peserta yang hadir, dan saya mohon maaf untuk segala kekurangan daripada pihak kami. Untuk peringatan, minta untuk isi setiap peserta, tuan-tuan dan puan-puan, mengisi borang penilaian untuk ECJ, dan saya nak mohon untuk buka, tuan-tuan dan puan-puan buka kamera untuk sesi bergambar.